عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Terakhir kita berhenti pada kisah yang ke-8, iaitu kisah bagaimana Nabi Adam AS mencerca Qabil yang telah membunuh Habil. Itu yang dah kita tengok bagaimana riwayat menyebutkan perbuatan Nabi Adam yang agak kasar kepada anak dia yang membunuh anak dia yang satu lagi. Tapi semuanya tu hanyalah cerita yang tiada sandaran yang kuat. Yang pastinya Allah Ta'ala sebut secara umum dalam surah Al-Ma'idah tentang cerita pembunuhan 2 orang anak Adam ini. Maknanya cerita-cerita sampingan untuk bagi nampak teruk ataupun untuk bagi nampak lebih thriller lagi cerita tu, itu hanya tambahan daripada perawi. Yang mana kita tahu mungkin riwayat ni dia tak masyhur dalam masyarakat kita. Tapi di sisi masyarakat Arab ataupun orang yang baca buku-buku sirah, dia akan jumpa bagaimana anak Nabi Adam telah bertukar menjadi hitam warna kulitnya. Dengan sebab dia bunuh adik-beradik dia tu, yang hidup tu, dia jadi kulit hitam. Yang tu tak apa lagi. Lepas pada tu keluar pula satu lagi sangkaan orang kulit hitam ni semua keturunan pembunuh lah tu. Itu antara kesan buruk daripada cerita-cerita yang tak jelas ataupun tiada sandaran ni. Okay. Secara umumnya kita dah selesai cerita tentang Nabi Adam dan juga anak dia. Malam ni insya-Allah kita akan masuk kisah yang ke-9. Kisah yang ke-9 ialah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan satu doa ketika mana dia dicampakkan ke dalam api. Cerita dia dicampak dalam api tu betul. Cuma ucapan dia waktu dia dicampak ataupun waktu dia dilontarkan ke dalam api tu. Nanti ada orang kata kita nak nafikan cerita dijampaknya ataupun dibakarnya Nabi Ibrahim. Bukan. Cerita tu memang ada. Quran sebut dengan jelas. Cuma tambahan beberapa action ataupun beberapa scene ni, beberapa orang kata apa, adegan-adegan yang tak disebutkan, tak didescribekan ataupun tak didetailkan. Jadi itu ialah benda yang berlaku. Kita akan tengok perbahasan dalam buku kita ni. Dia beri tajuk Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api. Saya elaborate sikit tajuk dia tu. Sebab mungkin bila mana orang baca buku ni, orang akan nampak, cerita Nabi Ibrahim dicampak dalam api ni tak betul ke? Cerita tu betul. Cuma ucapan yang dia nak ucap tu, ataupun yang dia ucapkan tu, adakah benar ucapan itu? Okay, kita tengok. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api oleh Maharaja Namrud, baginda telah berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang esa di langit dan akulah satu-satunya hamba-Mu di bumi yang menyembah-Mu. Itu dikatakan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim
waktu dia dicampakkan ke dalam api. Sebenarnya cerita Nabi Ibrahim dicampak dalam api ni dia banyak tokok tambah dan banyak penyedap-penyedapnya. Sebahagian orang percaya tempat Nabi Ibrahim dibakar ialah di satu kawasan yang terletak dalam negara Turki sekarang, nama dia Sanli Urfa. Dalam negara Turki sekarang ni, negara Turki, ada satu tempat nama dia Sanli Urfa tu. Situ dikatakan Nabi Ibrahim dibakar. Bila mana Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala jadikan api tu tak boleh membinasakan Nabi Ibrahim. Selesai daripada api tu padam, apa jadi? Ianya berubah menjadi air, dan kayu bakar tu jadi ikan. Sebab kawasan Sanli Urfa sekarang ni dia ada satu kolam, dan ikan yang duduk dalam tu ialah ikan yang berwarna hitam. Dikatakan itu ialah pertukaran daripada kayu api jadi ikan. Itu tambah lah. Tapi ramai lah orang kita pergi. Cantik lah tempat tu, memang cantik pun. Cuma cerita tu entah betul ataupun tidak. Dalam kitab-kitab tidak disebutkan sandaran yang kuat. Kita balik pada asal kita tadi, iaitu doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tu. Doa ni okey. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang esa di langit, dan akulah satu-satunya hamba-Mu di bumi yang menyembah-Mu. Dari segi umum doa ni tak ada apa problem pun. Tak ada apa masalah. Analisis cerita ni, analisis tentang kisah ataupun riwayat doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim waktu dia dicampak dalam api. Kita tengok apa yang disebut. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah untuk membuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa yang dinyatakan. Maknanya riwayatnya bermasalah. Doa tu betul, umumnya doa tu betul. Cuma nak percaya kata Nabi Ibrahim baca doa tu tak boleh. Sebab riwayat dia tak kuat. Cerita Nabi Ibrahim kena campak dalam api, kena bakar, betul. Doa ni pun betul dari segi makna, tak ada apa yang menyeleweng. Tapi riwayatnya salah. Saya kena sebut benda ni supaya orang clear. Sebab ada orang dia rasa kita baca buku ni, inilah nak cari salah je. Dia tak faham. Dunia penganalisis riwayat ni memang macam tu. Ada benda-benda yang betul, isinya okey, tak ada masalah. Tapi riwayatnya problem. Contoh cerita Alqamah yang tak boleh mengucap. Pengajarannya memang baik. Kalau kita tengok pengajaran, kita tak perlu sibuk simpan riwayat-riwayat ni, sebab cerita-cerita teladan, nilai-nilai murni ni tak perlu pada para nabi, tak perlu kepada para sahabat. Cerita dongeng orang tua-tua kita pun syarat dengan nilai murni. Tapi bila mana dia berkait dengan periwayatan, narrator, orang yang bawa cerita tu, ini ialah bagaimana bertanggungjawabnya para ulama dalam menukilkan satu-satu riwayat, tambah-tambah bila mana dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa analisis dia. Hal ini kerana ia berdasarkan kepada sebuah hadis yang dhaif yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Dua orang ni telah mengeluarkan riwayat ni, bawa riwayat ni. Kedua ahli hadis ini menyatakan, Abu Hisham memberitahu kami, katanya Ishaq bin Sulaiman memberitahu kami daripada Ja'far bin Asim, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana di atas. Daripada aspek ini, Ad-Darimi, ni nama tokoh-tokoh ulama lah, mengeluarkannya dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, dalam Hilyah, dan Al-Khatib dalam kitabnya At-Tarikh, iaitu Khatib Al-Baghdadi. Az-Zahabi mengeluarkannya dalam terjemahan tentang Abu Hisham. Riwayat ini terkenal, dibawa oleh para ulama, tapi dibawa dengan komentar. Ini ialah satu benda yang kalau kita tak biasa dengan cara ulama tulis kitab, tak biasa dengan semua benda tu, maka kita akan rasa apa dia orang nak bincang ni, dia orang nak cakap apa sebenarnya. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-Kufi. Tuan-tuan kena tukar meja ni bagi besar sikit kot. Saya pun rasa sempit semacam tu. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-Kufi.
Beliau menyebut perselisihan ulama terhadapnya. Nama perawi itu ialah Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-Kufi. Biasanya bila mana ada penisbahan kepada wilayah-wilayah daripada Iraq ni, tempat-tempat daripada wilayah Iraq ni, macam Kufi, Al-Baghdadi, kebiasaannya dia periwayat hadis yang bermasalah. Tak semua, tapi kebiasaannya. Sebab kita kena tahu Iraq ialah tempat yang paling pesat menjadi tempat pemalsuan hadis. Bukan nak kata negara Iraq tu teruk, bukan nak kata orang Iraq ni teruk lah punya perangai, bukan. Zaman tu, suasana pada waktu tu, kerana banyak persepsi yang berlaku, banyak isu yang tak selesai, antaranya isu salah faham antara para sahabat dan lain-lain, menyebabkan keluarnya golongan yang ambil kesempatan untuk memberi salah faham kepada penjagaan hadis itu sendiri. Jadi perawi yang telah meriwayatkan hadis ni namanya Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-Kufi. Beliau menyebut perselisihan ulama terhadapnya daripada jalan Al-Hasan bin Sufyan. Katanya Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i memberitahu kami tentang perkara tersebut. Kemudian beliau melemahkan hadis tersebut dengan mengatakan hadis ini ialah hadis yang sangat gharib ataupun gharib jiddan. Mungkin kita semua yang ada ni tak faham nama siapa yang dok sebut, bukan main banyak ni. Tadi sebut Abu Ya'la Al-Bazzar, ni boleh sampai pada Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-Kufi. Saya penatlah macam ni ustaz, nama cucu saya pun saya bertukar. Ni nak cerita nama perawi pula. Saya cerita sebab mungkin orang yang ikut live ni di kalangan orang yang baca buku sikit. Sebab kita kena tahu, ini ialah disiplin dia, ini ialah prosedur dia. Untuk kita baca riwayat dan analisis riwayat, memang kena sebut nama yang banyak macam ni. Sebab kita tak hidup zaman ni, kita pun tak kenal orang dia siapa. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa pening dengan nama yang berbagai-bagai. Tapi poinnya ialah, kalau tuan-tuan dengar ada orang ceramah, dia cerita waktu Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, lalu Nabi Ibrahim telah berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang esa di langit, dan akulah satu-satu hambamu yang menyembahmu di bumi. Kalau ada penceramah kata itulah ucapan Nabi Ibrahim, lepas tu dia tak kata riwayat tu problem, kena hati-hatilah, riwayat tu problem. Jadi kita boleh alert dalam lepas pada ni, tak boleh terima lagi riwayat ni, sebab riwayat ni ialah riwayat yang bermasalah. Jangan kita terpedaya dengan kepetahan, kelunakan satu-satu orang tu dia bercerita. Kadang-kadang tukang cerita ni dia ceritalah apa saja yang dia terbaca, dia akan cerita. Okey. Kemudian dia bawa lagi lah penilaian-penilaian daripada ulama kontemporari yang ada pada muka surat 27 tu, tapi saya tak nak baca lah yang tu. Yang pentingnya ialah riwayat ini ialah riwayat yang ada masalah. Macam saya sebut tadi, saya simpulkan sekali lagi, cerita Nabi Ibrahim dibakar dalam api, dicampak, benar cerita tu ada. Doa yang diucapkan ni, doa tu sendiri okey, tak ada masalah doa tu. Tapi benar ataupun tidak Nabi Ibrahim mengucapkannya, itu persoalannya. Persoalan untuk menthabitkan satu orang kata ataupun tidak macam tu. Bukan kata Nabi. Kita hari ni pun urusan kerja harian kita, bila mana orang kata dia tu kata macam ni, kita kena peresah benar ataupun tidak dia mengatakan macam mana yang kita dengar. Situ pun kita tahu betapa pentingnya kalau salah sandar perkataan kepada pemiliknya. Kalau betul pemilik dia sebut tak apa, kalau tak betul maka ia boleh mengundang salah faham ataupun penyelewengan. Okay. Kisah yang ke-10, cerita yang ke-9 ni tak panjang sangatlah, cuma dia nak clear cut tentang isu pengucapan. Okay. Kisah yang ke-10, ucapan terakhir Nabi Ibrahim sebelum dicampak ke dalam api. Tadi ialah ucapan waktu dicampak tu, waktu dia melenting daripada alat yang tolak dia tu sampai masuk dalam api. Sebab kita tahu Nabi Ibrahim dia ditolak dalam api ni bukan api sini orang tolak dia daripada dekat. Orang guna satu alat, duduk atas bukit, lontar dia di bawah unggun api di bawah tak? Ada bawah bukit tu. Yang disebut dalam istilah Arab dia panggil minjaniq. Lastik lah, lastik yang besar untuk lempar orang tu masuk ke dalam
dalam api yang telah dibakar dalam tempoh yang lama tu. Okey. Kita tengok apa lagi riwayat yang dia nak sebut sini. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dicampakkan ke dalam api sebelum masuk, dekat-dekat nak masuk ni, ialah ucapan yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikatakan Nabi Ibrahim ucap. Ucapan tu salah ataupun tidak? Tak salah. Memang ada pun zikir pagi petang kita kena sebut yang macam tu. Okey. Tapi nak pastikan benar ataupun tidak Nabi Ibrahim ucap. Dan siapa yang bawa cerita ni? Memanglah kita semua tak sempat dengan Nabi Ibrahim. Sebab tu kita nak tahu, bila mana kita dengar satu cerita, tambah-tambah cerita yang berkaitan dengan orang yang datang pada zaman lampau, sangat memerlukan pembuktian. Tambah-tambah lagi dia berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Okay. Analisis kisah disebut sini. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan Nabi Ibrahim pernah mengeluarkan pengucapan sedemikian. Hal ini kerana ia berdasarkan kepada hadis maudhu' dan tidak boleh dijadikan hujah. Hadis ni maudhu'. Palsu lah. Ucapan tu palsu tak? Maksud ucapan tu atau perkataan tu ada problem tak? Dia tak palsu, memang betul kan? Hasbunallah ni'mal wakil ni ialah ucapan yang elok. Cuma nak kata Nabi Ibrahim ucap tu saja tak betul. Okay. Ia dikeluarkan oleh Abul Qasim Al-Hurfi dalam Al-Fawaid, Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Asakir daripada Salam bin Sulaiman. Katanya, Israel memberitahu kepada kami. Israel ni nama perawi, bukan Israel nama negara haram Israel tu. Dia ada perawi yang nama Israel. Israel memberitahu kepada kami daripada Abu Husain, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Kata Al-Khatib dan Al-Hurfi, hadis ini merupakan hadis gharib daripada riwayat Abu Husain, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah secara musnad. Aku tidak mengetahui ada perawi lain yang meriwayatkannya selain daripada Salam bin Sulaiman daripada Israel. Problem dia lah Salam bin Sulaiman tu. Benda ni dia kena ada whiteboard apa semua, dia nak kena ada pengajian yang sedikit empirical lah, yang kata apa, yang agak memenatkan. Kalau kita buat kuliah macam tu, lagi kurang lah orang datang kuliah. Sebab saya yakin benda tu berlaku. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Maulana Asri Yusof, dia buat kelas 99 usul dirayah dalam hadis. Buat kelas di KL masa maju sebelum Covid dulu. Waktu tu saya belum datang Perlis lagi. Saya join kelas dia. Maulana Asri, tokoh besar. Kelas tu tak sampai 10 orang pun. Tak sampai 10 orang. Yang datang tu pun majoritinya ialah pensyarah pada UIA Gombak yang datang, yang mengajar hadis, yang mungkin ada kemusykilan, tak faham apa, dia orang join kelas tu. Kalau orang awam tak ramai, bukan tak ramai, tak ada pun. Yang datang ialah majoriti ustaz-ustaz. Tapi macam itulah dia baca satu-satu dan dia keluarkan. Orang ni ambil cerita pada orang ni, dia buat error anak panah siap. Maknanya kelas yang agak memenatkan lah, 2 jam setengah, 3 jam, macam kelas orang mengaji master PhD dah pun. Okay. Cuma nak katanya ialah ilmu ni, perbicaraan seperti ni memang tak banyak lah dibuat di masjid. Saya rasa tak ada kot di masjid. Bukan kata di Perlis je, di mana-mana tempat di Malaysia pun mungkin ada, mungkin kita tak tahu. Tapi jaranglah kita tengok orang buat kelas pengajian rijal, ilmu rijal, kenal seorang-seorang. Dia ni siapa? Salam bin Sulaiman ni siapa? Nak tahu dia beranak mana, dia meninggal kat mana, dia berkawan dengan siapa, dia start pandai cakap tentang hadis ni bila, lepas tu dia jadi meraban bila. Itu semua ada dalam dokumentasi para ulama hadis. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok benda ni, tuan-tuan akan rasa ajaib bagaimana Tuhan mencipta otak manusia boleh ingat sampai tara tu. Ni bukan komputer yang tanggung, orang yang tanggung. Tuan-tuan tengok data yang disimpan oleh immigration ke, LHDN ke, jahanam komputer tu hilang habis. Maknanya tak ada, maknanya bila mana rosaklah, katanya pekalan data tu rosak, semua orang kira tak ada cukai lah, terlepas daripada cukai. Okay. Tapi ulama hadis dia tahu, tak payah tipu, kita tahu dia belajar dengan siapa. Mana-mana pun kita tahu. Walaupun dia cuba nak konak, saya berguru dengan orang ni, tak, mustahil. Tok guru tu duk jauh pada kampung dia.
ataupun tok guru tu mati dulu sebelum dia lahir. Ini ajaib. Ini ialah bahagian daripada rahmat Tuhan kepada orang Islam, adanya sekelompok manusia dalam kalangan muslimin yang telah mengoptimalkan otak dia orang untuk semata-mata jaga hadis Nabi. Semata-mata jaga hadis Nabi. Tapi zaman kita ni bila mana zaman makin moden, makin senang, jadi orang pun nak ambil agama dengan cara mudah, cara senang, tak nak letih langsung. Maka ia akan mengurangkanlah sedikit rasa prihatin terhadap nak jaga hadis Nabi tu. Sebab tu kita akan tengok bila mana kita kuliahkan buku-buku macam ni ataupun perbahasan seperti ni, akan ada orang kata dia seorang je betul, orang lain semua salah. Bukan isu tu. Isunya ialah tak reti jangan cakap. Tu saja. Bila mana orang kata, saya bagi contoh kepada orang yang selalu cakap macam ni. Orang kata dekat dia, mak hang dulu pun zina. Sama dengan ayah hang. Dia kata kejut. Siapa beritahu? Tak ayah lah, tak tahu lah. Kita tahu. Nak kena ada bukti. Saya nak gambarkan. Kena atas batang hidung dia, baru dia tahu. Bagaimana pentingnya mencari verification di atas satu-satu maklumat ataupun kenyataan. Itu kepentingan dia. Tujuan saya nak cerita ni ialah supaya kita ada rasa dengar cerita tu, tambah cerita orang sandar pada Nabi. Kita tak kalut. Tak apalah ustaz, takkan dia menipu. Memang dia tengah menipu pun. Itu benda yang kita kena sedar. Memang ada pun orang macam tu. Bukan zaman sekarang. Ni yang kita duk baca ni, Salam bin Sulaiman ni, zaman tak ada kereta lagi ni. Zaman dulu lagi. Zaman tak jauh lagi dengan sahabat. Zaman dekat lagi dengan tabi'in. Dah ada dah kepala masam yang fikir macam mana nak tipu dia Nabi. Dah ada dah. Apatah lagi zaman sekarang. Sebab tu kalau orang duk kata, tak apalah riwayat hadis-hadis palsu ni. Tak boleh. Dia satu benda yang penting. Dia satu benda yang mustahak sebab dia berkait dengan kepribadian Nabi dan ancaman Nabi dan masuk dalam senarai dosa besar. Adakah kita selesa kita tengok orang berzina tepi jalan? Tak apalah. Biarlah dia berzina. Sebab kita rasa tak selesa sebab kita rasa benda tu kacau orang. Dan benda tu bukan benda moral. Tiba-tiba sampai dekat part orang riwayat hadis palsu, kita okey. Kalau kita boleh okey pada orang yang riwayat hadis palsu yang telah dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar, kita pun kena okey bila mana ada orang berzina tepi jalan, orang curi rumah kita, orang bunuh isteri kita, kita kena okey semua. Sampai tang tu tak boleh okey pula. Sebab tahu implikasinya. Jadi ini benda yang kita kena sedar. Bila mana ada orang nak buat kerja yang dia tak mampu buat, jangan kata tak perlu buat. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak masuk pada bidang tu, kita tak tahu kenapa para ulama begitu bersungguh untuk menjaga benda-benda seperti ni walaupun kita nampak simple. Okey. Kemudian dia sebut menurut Al-Albani, Salam bin Salim ialah Salam bin Sulam. Beliau digelar dengan Ibn Salim atau Ibn Sulaiman, yang betulnya ialah yang pertama sebagaimana yang terdapat dalam At-Tahzib. Beliau adalah Salam At-Ta'wil Al-Madai, iaitu seorang yang sangat dusta dan dituduh sebagai pereka hadis. Sepatutnya Al-Imam As-Suyuti tidak mengemukakan beliau dalam Al-Jami'. Yang ni orang belajar hadis dia akan tahu Imam Suyuti dalam isu ni dia memang angkut dia. Bila mana ada orang riwayat satu apa, dia angkut, dia bawa semua. Sebab tu kita akan tengok Imam As-Suyuti ni tidak dijadikan sebagai rujukan yang utama lah bila mana kita nak tengok. Kita boleh tengok riwayat, tapi nak kata riwayat tu betul hanya berpada pada dia seorang kata, tak boleh. Sebab tu antara kontroversi yang Imam Suyuti pernah buat ialah hadis tentang umur umat akhir zaman ini tak akan lebih pada 1500 tahun. Sebab tu geng-geng konspirasi, geng-geng yang suka cari tanda kiamat ni, dia duk kalut ni. Sekarang kita 1400 berapa dah? Mana kalau ikut pada riwayat tu 1500 tahun ialah kiamat. Tapi benda tu ataupun riwayat tu ialah riwayat yang problem, riwayat yang bermasalah. Cuma saya nak katanya itulah realiti bila mana kita tengok dalam bidang ni ataupun dalam situasi ini, kita akan nampak bagaimana penjagaan riwayat tu penting. Okay. Selesai untuk kisah yang ke-10, maknanya Nabi Ibrahim tak ucap. Poin dia, dengar penceramah kata Nabi Ibrahim ni waktu masuk dalam api,
Dia pun sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin dia akan mulakan kuliah dia dengan dia kata kepentingan untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin dia akan sebut macam itulah. Dia akan kata kita ni kena pasak dalam hati kita, Tuhanlah tempat kita minta tolong. Lepas tu untuk dia kuatkan lagi evidence dia, dia pun masuk satu cerita. Dia kata kalimah ni hebat. Hingga Nabi Ibrahim pun waktu nak kena campak dalam api pun, inilah kalimah terakhir yang dia sebut. Situ kita tak terima dah. Sebab kita tahu riwayat tu problem, bermasalah. Okey. Kisah yang ke-11. Nabi Ibrahim AS ditawar bantuan oleh Jibril. Waktu nak kena masuk dalam api tu, nak kena campak dalam api tu, Jibril datang bagi pertolongan. Kita tengok. Riwayat dia agak panjang sikit. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Al-Ahbar. Ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api dengan manjanik. Dalam buku dia eja dengan manjanik. Manjanik ni ialah alat yang macam lastik tu, tapi yang besar punya saiz. Jibril datang kepadanya dengan mengatakan, "Wahai Ibrahim, adakah kamu memerlukan apa-apa pertolongan?" Jawab baginda, "Untuk mendapat pertolongan daripada kamu, tidak sekali-kali." Jibril berkata, "Kalau begitu mintalah kepada Tuhan kamu." Kata Ibrahim, "Cukuplah Tuhan mengetahui keadaanku sekarang daripada aku berdoa kepadanya." Maknanya dalam riwayat ni Nabi Ibrahim refuse, tolak semua. Jibril datang nak bagi pertolongan. Nabi Ibrahim kata, "Tak payahlah Jibril. Kalau aku nak minta tolong, aku minta tolong dengan Tuhan. Aku tak akan minta tolong dengan hang." Lepas tu Jibril kata, "Kalau macam tu minta tolong dengan Tuhan. Aku tak nak minta tolong juga dengan Tuhan, sebab Tuhan mesti tahu keadaan aku." Itu situasi cerita dia. Nak tengok cerita ni betul atau tidak. Okay. Kisah ini juga tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk membuktikan wujudnya tawaran pertolongan Jibril bagi menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika mana dibakar oleh Namrud. Ini kerana tiada asas daripada hadis. Ia sebenarnya termasuk dalam cerita Israiliyat dan tidak ada asas sama sekali dalam Al-Marfu'. Al-Baghawi menyebutnya dalam tafsir surah Al-Anbiya dan menjelaskan kelemahan kisah ni. Bila mana sampai part cerita Nabi Ibrahim kena bakar dalam surah Al-Anbiya tu, Imam Al-Baghawi dalam kitab dia tafsir Al-Baghawi, dia bawa cerita ni. Tapi dia jelaskan problem dia. Menurut Al-Albani, makna yang terkandung di dalam hadis ini, dalam kisah ini, telah dijadikan sebagai kata-kata hikmah oleh sesetengah ahli sufi, iaitu permintaan kamu terhadap Allah adalah satu tuduhan ke atasnya. Daripada cerita ni, golongan sufi yang melampau telah membuat satu teori yang mengganggu-gugat pada unsur usaha dan tawakal. Apa teori dia? Teori dia, permintaan kamu kepada Allah ialah satu tuduhan dan paksaan ke atasnya. Jadi tak payah minta. Sebab kalau kita minta pada Tuhan ni, kita sedang paksa Tuhan suruh bagi pada kita. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita minta pada dia. Cuma maha penyayang, maha pemurahnya Allah Ta'ala ni, dia tahu di kalangan hamba dia, apa yang dia minta kadang-kadang tak betul. Jadi dia tak beri apa yang diminta melalui ucapan kalimah yang keluar pada lidah dia. Dia minta dan dia kabulkan permintaan hamba dia tu dengan dia beri apa yang hamba dia perlu. Tapi nak katanya Tuhan suruh kita minta. Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bila mana 1/3 malam, tiap-tiap malam Tuhan turun ke langit dunia dengan cara yang layak baginya. Lalu Tuhan tanya, siapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tanya, manis sa'il, siapa yang nak minta apa-apa, aku akan beri. Kalau Tuhan tak suka orang minta, hamba dia minta, maka apa signifikan ataupun kita nak kata munasabahnya jangan minta dengan hadis yang suruh minta? Dia kontradik yang sangat jelas. Satu benda yang sangat jelas berlawanan dia. Okay. Jadi teori ni ialah teori yang datang daripada kefahaman yang separuh masa. Tak faham elok lagi. Kata-kata ini menurut sebahagian para ulama adalah kesesatan yang besar. Adakah para nabi mengemukakan permintaan kepada Allah dikira membuat tuduhan yang bukan-bukan kepada Tuhan mereka? Adakah kerana minta sesuatu pada Tuhan, maka kita dituduh sebagai sedang buat tuduhan pada dia? Kita sedang buat satu benda yang memberatkan Tuhan. Kalau benda tu berat bagi Tuhan, dia bukan Tuhan lah zat tu. Sebab
Tuhan dia tak akan rasa berat dengan apa-apa yang berlaku kepada hambanya ataupun apa-apa yang diminta diucapkan oleh hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyatakan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Bahkan kalau kita tengok terjemahan ayat ni, kita tengok terjemahan dulu. Allah Ta'ala kata doa Nabi Ibrahim ialah Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Ya Tuhan, sesungguhnya aku tempatkan sebahagian zuriatku, keturunanku di lembah yang ghairi dhi zar'in, tiada apa-apa tumbuhan, inda baitikal muharram, dan dekat pula dengan rumah engkau iaitu Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka yang demikian itu mendirikan salat, iaitu zuriat Nabi Ibrahim. Ini antara benda-benda penting jugalah dalam doa Nabi Ibrahim. Kita pun kena ikut mencontohi Nabi Ibrahim. Kalau kita doakan pada zuriat kita, doa benda-benda yang utama ni. Jadikan zuriat, bukan anak. Anak ni satu stage je. Zuriat ni lepas lagi pada cucu, lepas lagi pada cicit. Selagi mana ada keturunan kita. Sebab tu Nabi Ibrahim, kalau dia berdoa, dia tak berdoa untuk dia seorang. Dia berdoa untuk zuriat. Termasuklah kita semua ni yang keluar daripada keturunan yang awal-awal dulu. Jadi ini ialah contoh berdoa yang benar. Kalau doa, ingat orang akan datang. Orang yang belum keluar lagi, keturunan-keturunan kita yang belum keluar lagi, ingat, kita pun nakkan kebaikan kepada keturunan yang belum keluar lagi. Okay. Kemudian dalam ayat tu Tuhan kata doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas. Wahai Tuhan yang menjadikan Baitullah itu tempat untuk bersalat, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada zuriat-zuriatnya, iaitu zuriat Nabi Ibrahim. Kalau ada orang lalu, orang kesian tengok, warzuqhum, dan dijadikan mereka itu dapat rezeki, minas thamarat, daripada tumbuh-tumbuhan, la'allahum yashkurun, moga-moga mereka bersyukur. Okey. Sebelum pada kita cerita habis tentang riwayat ni, saya bila mana cerita tentang Nabi Ibrahim ni, memang benda yang paling menarik untuk cerita Nabi Ibrahim ialah himpunan doa-doa Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran. Banyak, cukup banyak. Doa Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok, simple, ringkas, tapi dia padat. Dia cukup untuk bekalan semua manusia di mana-mana zaman, di mana-mana tempat pun. Okay. Dalam ayat yang kita dengarkan tadi, iaitu ayat yang ke-37, doa Nabi Ibrahim, waktu bila mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim letakkan anak dia Ismail yang kecil lagi itu dengan isterinya Hajar duduk situ. Nabi Ibrahim tak faham apa yang Tuhan nak justifikan pada Nabi Ibrahim, apa yang Tuhan nak beri pada Nabi Ibrahim daripada arahan yang berat ini, perintah yang berat ni. Anak kecil lagi, masih dalam fasa menyusu lagi, tiba-tiba suruh jauh daripada ayah dia. Bukan sengaja nak jauh ni. Ini ialah arahan Tuhan, suruh letak. Letak pula bukan letak 100 km. Bukan letak 2 km, 3 km ke, bukan. Tuan-tuan bayang, daripada Palestin nak sampai ke Mekah ni, Palestin ke Mekah berapa kilometer? Lebih 1000 km ataupun 1000 km lah kita kata. Ada apa-apa isu kecemasan, bukan boleh sampai cepat-cepat pun. Cuma atas sangka baik, atas patuhnya dia kepada Allah Ta'ala, dia tak merungut. Ini lebih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ialah satu orang Nabi, dia terima arahan, dia tidak ada sifat merungut ataupun terlintas argue benda-benda arahan pada Tuhan. Tak ada. Tak ada dia rasa, ish, Allah Ta'ala bagi aku arahan yang pelik-pelik ni. Tak fikir ke? Tak boleh suruh fikirlah, sebab Tuhan tu dia bukan macam kita. Cuma nak katanya berat-berat. Tak pernah. Kita tak akan jumpa riwayat yang Nabi Ibrahim ni mengeluh ataupun penat. Tak ada. Itu lebih Nabi Ibrahim. Sebab tu nak sampai pada tahap ni bukan senang lah.
Semua kita ni, termasuk saya sendiri pun bukan senang. Kita kena apa-apa nak jadi orang yang tak melatah, tak sangka pelik-pelik, tak argue apa-apa, payah. Sebab orang yang terbaik daripada kalangan sahabat pun, bila mana berlaku satu-satu keputusan, dia orang argue. Contoh Umar Al-Khattab. Bila mana Nabi berlembut dalam perjanjian Hudaibiyah tahun ke-5 Hijrah, sebelum pembukaan kota Mekah 3-4 tahun, 3 tahun lepas pada tu. Apa respon Umar bila mana dia tengok Nabi ikut permintaan orang kafir? Bila mana Suhail dia mari wakil Quraisy, kita boleh buat perjanjian damai. Jadi dia orang pun buat kertas perjanjian tu. Nabi pun suruh Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata tak. Ar-Rahman Ar-Rahim kita orang tak tahu. Yang ni akidah entah datang pada mana pun tak tahulah. Kita orang hanya kenal Bismikallahumma. Tulis yang tu. Waktu tu Umar ni dia tahan marah. Nabi kata padam. Nabi suruh Ali bin Abi Talib padam. Bila mana arahan suruh padam, Ali berat tak nak padam. Dia pun baran lah juga, bara lah juga dengan Suhail ni, Suhail bin Amr ni. Okay. Maka Ali pun kata, Nabi pun kata, tunjuk kat aku mana Ar-Rahman Ar-Rahim, aku padam. Benda tu dia macam menyebabkan Umar jadi kecewa sikit. Kenapa Nabi tunduk sangat pada orang? Tapi itu yang pertama. Yang kedua, bila mana Ali tulis perjanjian ini antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy di Mekah. Sekali lagi Suhail buat besar kepala. Dia kata, kami tak kenal, tak tahu Muhammad ni Rasulullah ke tak Rasulullah. Yang kami kenal Muhammad, cukup. Rasulullah ni tak nak. Dia lagi membara sahabat pada waktu tu. Cuma saya nak katanya, dia orang ni semua ahli syurga dah ni. Ahli syurga dah. Okay. Tapi dia ada rasa argue sehingga Umar tanya dan persoalkan kepada Nabi dalam persoalan yang berbentuk rasa tak puas hati. Awalasna 'alal haq wa hum 'alal batil. Bukankah kita orang yang benar dan depa orang yang batil? Kenapa sampai macam ni sekali? Saya nak katanya, itu Umar tu yang hebat tu, dia kena apa-apa, dapat satu arahan dia tak boleh nak faham, dia argue. Tapi Ibrahim lain macam. Bila mana Allah Ta'ala suruh sembelih anak, dia tak pernah rasa, mula sabar ke Tuhan yang Maha Penyayang suruh sembelih anak sendiri? Tak pernah dia argue benda tu. Yang ni lain macam. Sebab itulah nama dia masyhur double. Masyhur double sampai sekarang. Sampai sekarang ni disebut oleh agama-agama lain juga. Walaupun atas dasar asimilasi ataupun bertukarnya lafaz. Macam yang kita tahu, kita Islam panggil Ibrahim lah. Kristian dengan Yahudi panggil Abraham. Ada sebahagian pengkaji agama mengatakan salah satu dewa yang diangkat oleh orang Hindu ni nama dia Brahma. Brahma ni dia punya pasangan dia dalam hikayat Hindu lah. Pasangan dia ialah Saraswati. Lebih kurang tu kan. Bunyi Brahma, Ibrahim, Saraswati, Siti Sarah. Cuma dia mungkin tokok tambah kona pergi mana-mana, sedar-sedar kawan tu jadi dewa kayangan dah. Boleh jadilah. Taklah kata pandangan tu betul. Cuma nak katanya famous. Satu orang yang luar biasa. Dia tak perlu fikir macam mana aku nak dapatkan follower yang ramai. Tak perlu fikir. Tapi nak katanya Tuhan yang angkat. Sebab tu ini ialah satu manusia yang luar biasa. Sebab tu juga Allah Ta'ala sebut Ibrahim itu uswatun. Macam Nabi juga. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibrahim pun ada. Sebab apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim berat untuk dicontohi. Sangat berat untuk dicontohi. Tapi berusahalah, berlatihlah kita untuk mencontohinya. Salah satunya ialah meniru macam mana Nabi Ibrahim berdoa. Dan tengok Nabi Ibrahim dia tekan kat mana? Dia tekan kat zuriat, dia tekan dekat salat, dia tekan dekat nak jadi orang saleh. Rabbi habli. Antara doa-doa Nabi, Rabbi ja'al min zurriyyati minas salihin. Sebahagian doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah zuriat aku ni daripada kalangan orang saleh. Dia minta yang tu je. Dia tak minta zuriat ni jadi orang yang pegang jawatan tinggi je. Tak nak jawatan rendah-rendah. Cuma nak katanya
itulah kecenderungan yang benar. Semua yang terkandung dalam firman-Nya itu adalah doa. Himpunan doa para nabi di dalam Alkitab dan juga As-Sunnah tidak terhitung banyaknya. Orang yang mengeluarkan kata-kata hikmah tersebut lupa tentang kedudukan doa yang merupakan ketundukan dan pergantungan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-37 surah Ibrahim, Nabi Ibrahim doa kepada Allah Ta'ala supaya zuriat yang dia tinggalkan ni tidak, orang kata apa, terhalang daripada dapat rezeki, tumbuh membesar dia dengan baik. Sebab tu kita tengok Nabi Ibrahim ni dia satu orang yang melihat kepada suasana sekeliling dan logik akal. Memang Tuhan boleh beri makan kepada hamba dia bukan melalui perantaraan makhluk menghantar. Nak jatuh pada langit pun boleh buat. Tapi dalam doa Nabi Ibrahim ni, yang menarik dan dia contoh pada kita akhir zaman ni, bila mana Nabi Ibrahim kata Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan yang menjadikan Baitullahil Haram untuk didirikan salat padanya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia ni cenderung kesian sehinggalah zuriat aku dapat makan, iaitu namanya Ismail. Maknanya apa? Yang paling logik makanan boleh sampai dekat anak dia, orang hantar. Boleh tak nak hantar makanan bukan dengan cara orang? Boleh juga. Memang tak pelik pun boleh berlaku. Sebab tu kita tengok para nabi dan rasul, mereka mengangkat tentang bab-bab seperti ini ni. Sebab tu Nabi Muhammad sendiri bila mana nak perang, suruh sahabat perang, Nabi tetap menyuruh para sahabat memakai alat-alat pelindungan supaya kita tak dedahkan badan kita ni kepada benda-benda yang boleh melukakan. Bahkan dalam perang Uhud, Nabi telah memakai 2 lapis baju besi. Adakah satu benda yang susah ataupun payah untuk Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah badan aku dan para sahabatku lebih keras pada besi? Kalau ada riwayat ni, maka pasti dia akan jadi amalan untuk kebal tubuh badan. Pasti macam tu lah. Tapi tak, Nabi suruh pakai. Nak tunjuk pada kita, ini bab-bab logik ni, usaha-usaha logik ni diraihkan. Sebab ada sebahagian kita, bila mana sampai pada part agama je, dia mula fikir dengan gaya orang yang malas lah. Tak apalah, kita tak payah fikir lah macam mana rezeki nak sampai tu. Yang pasti Tuhan akan beri. Tapi kena ada mission dia, submission dia, macam mana rezeki tu nak sampai. Macam mana kita boleh dapat rezeki tu, kita dapat menggarap rezeki tu. Nah, ini benda yang dilakukan. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Lalu dah di lorong-lorong mana di atas muka bumi ni dan ambil rezekinya. Maknanya bergerak dan cari. Bukan tunggu di rumah. Bukan. Tapi bergerak dan cari. Kena ada usaha. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya doa-doa para nabi ni akan menjadi hujah kepada golongan yang kata jangan berdoa. Berdoa ni ialah perbuatan nak beratkan Tuhan. Tak berat. Sebab kita bukan minta pada makhluk. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Tuhan. Dan dia pun sebut tentang tak beratnya dia menguruskan segala apa yang ada di bumi dan di langit ni. Sebab tu dalam part ataupun cerita yang ke-11 ni, dia banyak datangkan doa-doa para nabi, nak tunjuk bahawasanya nabi pun berdoa. Sehingga Nabi Muhammad sebut dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Lalu macam mana kita nak kata pada golongan yang kata jangan berdoa? Maknanya dia larang kita jangan beribadah. Dalam arti kata lain, berdoalah. Sebab doa tu bahagian pada ibadah. Tuhan nak makbul, tak makbul, itu urusan Allah Ta'ala. Cuma nak katanya, arahan berdoa tu ada, jelas, clear. Surah Ghafir ayat 60 Tuhan sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu mendengar doa-doa kamu dan dia memustajabkan doa-doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang takabur, tak nak minta apa-apa, Tuhan sifatkan orang yang tak nak berdoa ni takabur. Dan berdoa ni dia ada tata cara dia lah.
Ini saya sebut sikit lah. Saya sensitif lah saya sebut. Ada orang bila mana dia datang polis, tengok orang polis takabur, doa lepas sembahyang pun malas. No, tu bukan isu dia. Dan saya tengok sendiri pun kita semua ni ada yang berdoa. Cuma bezanya kita tak berdoa orang ramai. Sebab kita kena tahu, yang berdoa kat depan ni bukan betul pun. Bukan sini lah, saya tunjuk je lah. Saya pernah dengar ada satu imam yang tak bertanggungjawab di negeri, tak nak sebut negeri mana. Dia telah berdoa dengan doa yang orang pakai amin. Dan orang yang belakang tu confirm tak reti apa yang imam dia minta. Allahumma ja'al maluhum mali. Ya Allah, jadikan harta mereka harta aku. Tak jahanam. Kita belakang amin, amin. Tak tahu apa. Kalau dia tambah, jadikanlah isteri mereka isteri aku juga. Kita tak tahu cerita. Sebab tu bab doa ni keluasan. Satu orang boleh doa apa yang dia nak doa. Dia tak perlu bergantung dan tak perlu dilantik satu orang. Melainkan kita ada kesatuan macam majlis tertentu ataupun upacara tertentu, contohnya doa minta hujan. Yang tu adalah pengkhususan dia. Tapi untuk lepas salat, setiap orang dia ada kebebasan untuk dia berdoa apa yang dia nak doa. Dan poin dia ialah kenapa tiada doa berjemaah itu ialah untuk tidak mengganggu orang-orang yang masbuk ni dengan doa yang kuat. Itu poin dia. Ada orang dia sibuk nak berdoa tapi dia ganggu orang, dia minta pada Tuhan dalam keadaan dia menzalimi orang. Kok mana doa tu nak berkenan? Di mana doa tu nak berkenan? Itu persoalan dia. Okay. Bukan larangan, bukan tak berdoa. Tak berdoa macam cara orang biasa buat. Kita berdoa dengan cara lain, iaitu cara yang diajarkan oleh Nabi, berdoa dengan suara perlahan, berdoa dengan pengharapan hati. Itu ialah konsep yang sebenarnya. Okay. Kita ambil sikit lagi satu dua cerita. Kisah yang ke-12, muka surat 32. Nabi Ibrahim AS menyeru manusia untuk menunaikan haji. Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan fardu haji. Sesiapa dalam kalangan mereka yang menyahut sekali seruan Nabi Ibrahim, dia akan menunaikan fardu haji sebanyak sekali. Manakala yang menyahut seruan tersebut 2 kali, maka dia menunaikan fardu haji sebanyak 2 kali. Kita bagi lalu azan, lepas tu kita akan tengok analisis dia. Okey, kita sambung sikit lagi. Kisah yang ke-12 ni pun pendek je. Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan haji. Ayat tentang seruan Nabi Ibrahim untuk menunaikan haji ni memang ada pun dalam surah Al-Hajj. Ayat yang ke-27. Allah Ta'ala sebut, wa'adzin finnas bil hajj. Serulah manusia untuk menunaikan haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nescaya mereka akan datang, iaitu orang-orang yang nak buat haji itu akan datang pada kamu dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang unta-unta yang kurus, dan mereka akan datang daripada segenap penjuru yang jauh. Ayat ni umum. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim seru. Dalam tafsir Ibn Kathir ada riwayat tentang Nabi Ibrahim siap dah buat Kaabah ni, Tuhan suruh naik sikit atas satu batu dan seru. Seru macam mana tak tahu. Cuma seruan. Yang problemnya di mana? Problemnya orang yang menyahut seruan itu sekali dia boleh haji sekali. Orang yang sahut 2 kali boleh haji 2 kali. Dan orang yang sahut 3 kali haji 3 kali. Dan begitulah. Sekiranya dia sahut banyak lagi, banyaklah dia dapat. Yang balas sahut tu tak betul. Sahutan tu ada, cuma membalas sahutan tu tak ada. Maknanya orang yang dah pergi haji sekali sekarang, dia menyahut seruan Nabi Ibrahim sekali je lah. Yang tak pergi haji lagi, maknanya tak menyahut langsung. Tu belum lagi yang potong kiu tabung haji. Macam mana cerita? Mutawif berapa kali pergi? Tiap tahun pergi. Berapa kali dia sahut? Okay. Itu semua tak betul lah. Membalas sahutan tak betul. Sahutan tu memang ada. Okay. Maknanya seruan untuk menunaikan haji tu memang Tuhan suruh Nabi Ibrahim buat. Cumanya dibalas sahutan. Riwayat yang kata orang yang balas akan dapat mengikut kadar dia balas, yang tu tak ada. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai tentang cerita Nabi Ibrahim ni keseluruhannya lah dalam buku ni. Nanti kisah yang ke-13 kita akan tengok kisah Nabi lain pula, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Cuma nanti kita akan sambung pada kali yang akan datang lah. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.